Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi kawan-kawan mungkin dah dengar berita bahawa Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dah pergi menyebut di Amerika Syarikat menjemput Tesla, melamar Tesla untuk datang ke Malaysia untuk membuka kilang. Jadi saya rasa ada 5 perkara yang kita perlu lakukan untuk memenuhi syarat untuk membolehkan Tesla masuk ke Malaysia. Jadi cerita tentang Tesla ni, dia beberapa perkara faktor kita tengoklah sebelum saya ceritakan apakah syarat-syarat tersebut. Yang pertama sekali, Tesla ni bila dia nak masuk, katalah kita contohnya kita suruh dia buka kilang, takkan dia tak nak jual kereta kat sini. So untuk first kali mungkin dia akan kata, okey nak buka kilang, tengok boleh discuss, mungkin boleh bincang. Tapi syarat-syarat pertama sekali seperti sama yang macam mana mereka lakukan di India. India juga melamar dan akhirnya kena reject. Dan sekarang kita tahu bahawa Tesla India dah disband, dah reassign all the team members daripada Tesla India untuk pergi ke Asia Pacific, mungkin sampai pergi Indonesia, Singapura. Kita tak tahu lah, mungkin ada yang akan datang ke Malaysia ke apa, kita tak tahu. Tapi apa yang berlaku di India, kenapa India tu gagal? Kerana India punya ego tu besar sikit lah. Antara syarat-syaratnya, India kata dia tak akan bagi tarif yang rendah untuk Tesla import masuk kereta dulu. Oh, dia kata, you kena buka kilang baru kita turunkan tarif import. Cakap, macam mana? Of course, people nak ada kelonggaran tarif dululah untuk dia cuba market and everything before dia nak belanja besar. Tapi dia kata tak boleh. Okay, that's another one problem. And the other thing, dia kata kalau boleh jangan bawa, kalau nak bawa masuk pun jangan bawa masuk kereta daripada China. Pasal India ada bertelagah dengan China. That's another ego matter lah. Dan lebih daripada tu, dia kata komponen daripada China apa kalau dia kata dia boleh tak nak. Kalau dia tak boleh ambil komponen daripada China, masalah lah. Sebanyak supplier base untuk otomotif ni daripada China. And Ford juga yang mula-mula sebelum ni mengumumkan dia akan buka kilang di India juga, sekarang dah senyap. Zip, habis, tutup cerita. Pasal saya rasa isu yang sama. Beliau kata tak boleh ambil komponen daripada China, bye-bye. Sebab to be real, India punya automotive market sangat-sangat kecil lah. And they sell really low profit cars, entry level cars. Company like Suzuki, Hyundai, okay. Company premium tak akan masuk ke India kecuali dia boleh ada kelebihan lah. Dan itu salah satu pertama sekali kita kena tengok. Dia punya syarat-syarat tu kena make sense lah. Dan juga kita tengok Tesla ni bila dia masuk, dia nak bawa infrastructure pasal dia pasang supercharger. So untuk itu kita kena lebih responsif tu benar-benar betul lah. Dan juga bila dia pasang dia punya kilang ni bukan kilang kecil-kecil. Dia punya kilang nama pun Gigafactory. Dan kilang dia ni boleh menghasilkan kereta 1,000,000 kereta satu kilang. Kita tak pernah nampak kilang scale macam tu untuk industri otomotif di Malaysia. Dan juga dia datang dengan kilang bateri sendiri dan juga memerlukan bekalan bateri yang banyak. Itu dia punya situation background dia. Jadi apa benda 5 polisi, saya kata 5 perubahan yang kita perlu lakukan untuk memastikan Tesla menerima lamaran kita. Yang pertama sekali, polisi EV ni kena jelas. Polisi EV ni kena jelas. Ni bukan masuk kena ada complicated ni, tidak. Jelas in the sense that you nakkan EV ni. Sebab kerajaan memang tak reti nak arrange the industry. Industry kena sort itself out. So yang paling penting sekali, kerajaan kena nyatakan secara jelas yang memang masa depan industri otomotif di Malaysia ialah EV. Dan cara paling mudah ialah menetapkan tarikh akhir jualan, ICE. You katakan 2035 ke, 2040 ke, 2045 ialah tarikh akhir boleh jual ICE dan jelas. So senang, semua orang semua nak plan. Jadi kalau Tesla pun dia akan plan macam tu dan nampak, okey. Jadi kenapa penting tarikh akhir ni? Sebab Thailand dah ada. Indonesia pun dah sebut, kita je belum sebut lagi. Dan untuk Tesla, macam sebagai contoh, dia nak buka kilang sebesar-besar tu. Kenapa dia pilih China pertama sekali? Dia pilih China because China ialah pasaran terbesar untuk kereta elektrik. So whenever you build a factory, benda yang paling important sekali ialah of course kat mana you nak jual kereta tu. Kalau you kena export nak jual, that's all additional cost. So the local market must be able to support that factory. Kalau dia dah buka kilang 1 juta punya Gigafactory dia, so at the very least 500,000 of those cars must be able to be sold here in Malaysia ataupun di Asia Tenggara. Pasal kita ada AFTA, that's a single market punya arrangement. So dia boleh export around AFTA for minimal orang panggil minimal import duties and all that kind of thing. So that is very important. So kita kena pastikan bahawa the framework untuk Tesla tu nak buka di sini jelas. So kita pertama sekali as home market kena ada clear policy
tentang EV, yang kita nak EV. Jadi macam mana kita nak pastikan ASEAN tu, saya rasa ASEAN tu mungkin after dah ada, mungkin kita boleh lah kan menjadikan Malaysia ni sebagai base. Tapi kena sembang-sembang juga lah dengan kawan-kawan daripada ASEAN lain, macam mana dia orang boleh also take benefit from this. Mungkin supplier base kita kena ambil tu serantaunya. Talking about supplier base ni, bila you nak buka kilang sebesar 1 juta tu, the supplier base ni clearly must be globally competitive lah. Otherwise it doesn't make sense. Pasal clearly untuk export, there's no way the local market boleh accept all the cars that you're going to build. Sebagai contoh, even dekat China pun, this year dia punya target is to export around 300,000 cars. So that means out of nearly a million, more than 600,000 will be sold locally. But still, it's a small amount for export lah. Maybe datang ke Asia Pacific dan benda-benda macam tu lah, pasaran-pasaran lain lah. Sebab Eropah dah ada Giga Berlin. Dan Berlin juga dipilih kerana Europe is the world's second largest automotive market after China. So that's why dia buka dekat Berlin. Dan of course the third one is Giga Texas, tu dia punya home ground lah. Dan America is the third largest automotive market sekarang in the world. So that's why dia ada kilang di sana. So the three biggest automotive market dah ada kilang sendiri. Asia Tenggara is a big automotive market. So yes, it is valid that we should go and invite Tesla. Tapi kita kena pastikan pembekal-pembekal yang akan membekal ke Tesla punya Gigafactory ni competitive globally. So kita kena develop kita punya Malaysian supplier jadi globally competitive, or at the very least kita kena allow more free movement of parts from Indonesia, from Thailand, because Indonesia and Thailand, suka tak suka, their suppliers are more competitive than ours. Some of them are already globally competitive. Dan yang keempat, bahan asas bateri ataupun bekal bateri tempatan tu kena ada lah. Sebab kereta elektrik ni dia punya komponen paling penting ialah bateri, dan komponen paling mahal ialah bateri. Jadi Indonesia dia beria-ria sangat nak menjemput Tesla, ada sebab dia ada nikel. Dan nikel ni satu bahan yang sebelum ini mungkin berharga tapi tak begitu berharga sehinggalah datangnya teknologi kereta elektrik. Jadi Indonesia nak capitalize on that nickel supply, on that nickel reserve yang dia ada. So dengan adanya Tesla masuk, dan nilai nikel tu dah memang akan meningkat sebagai bahan mentah. Tetapi jika Tesla masuk di Indonesia dan buka kilang, ataupun setidaknya buka kilang bateri, dan nikel tu dieksport as finished goods dengan higher value added, so more margin and more tax revenue lah. And also because more value added, then that means more work is being created within the Indonesian economy. So kita macam mana? Adakah kita ada bekalan tersebut? Kalau kita tak ada, macam mana kita nak pastikan? So mungkin benda ni kita kena collaborate dengan Indonesia, dengan Thailand. Kita tak boleh ego sangat lah, kita kena collaborate. Mungkin Indonesia supply nickel, Thailand supply parts, tapi kita kilang di sini. Dan barulah ASEAN menjadi satu benda yang serantau. Mungkin plastik from Vietnam, kita tak tahulah. So I think this one is something yang kita boleh gunakan untuk membuktikan bahawa ASEAN ialah bersatu padu. Kita pecah-pecahkan. Kita nak attract Tesla, tapi kita kena berusaha dengan neighbor-neighbor kita. So I don't think kita boleh capable nak support 1 million unit a year punya factory. Sebab kita tak ada capacity sekarang macam itu pun. Dan terakhir sekali, kita perlukan pekerja tempatan yang terlatih lah. Sebab kilang memerlukan pekerja yang terlatih. And that is why I think kita kena collaborate lah dengan kita punya neighbours. Sebab kita ni yang boleh kita betul-betul supply itu je, workforce. Yang kita mungkin boleh kompetitif, itu pun tak tentu. Kan? So, yalah, gaji is one thing, but productivity. So this is the thing yang kita kena pastikan lah. Pekerja tempatan kita terlatih dan cukup bermotivasi untuk bekerja in that high pressure environment. Sebagai contoh, kita tengok Shanghai, bila Shanghai tutup untuk sebab COVID, yang dia orang dapat buka 2 minggu, tak silap saya dalam bulan April, dia orang kerja round the clock. They're very motivated nak kejar the numbers. And dipuji oleh Elon Musk. I'm not all for working to yourself to the bone lah kan, tapi a certain level of drive and motivation to make the country ataupun the project successful tu perlulah, dan kita perlu hasilkan pekerja-pekerja terlatih tempatan ni. That is not really a big worry. Pekerja terlatih ada, pastikan dia cukup motivated untuk menghasilkan kereta untuk Tesla. Okey, itu dah 5 perkara yang 5 syarat yang kita perlu penuhi sebelum Tesla masuk. Awak setuju ataupun tidak? Kalau ada syarat-syarat tambahan, tuliskan kat bawah dan kongsikan dengan saya. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat. Dan macam biasa, tolong kita nak cecah 100,000 subscriber, tekan butang subscribe
langganan dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mulai video terbaru. Mandu Malaysia, apa yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.